Pada peringkat awal Perang Dunia Pertama berlaku, Kerajaan Uthmaniyah mempunyai pendirian yang neutral terhadap pihak-pihak yang bertelaga. Tetapi setelah hampir 5 bulan perang ini meletus, mereka telah menyertai blok kuasa tengah bersama Jerman, Austria-Hungary dan Bulgaria bagi menentang pihak bersekutu. Uthmaniyah terlibat dalam 5 kempen ketenteraan dalam perang ini. Antaranya adalah kempen ketenteraan di Sinai dan Palestin di mana mereka berhadapan dengan tentera British serta pemberontakan Arab. Akibat daripada pertempuran ini, Uthmaniyah bukan sahaja telah kehilangan penguasaan ke atas wilayah Palestin, mereka juga akhirnya kehilangan pengaruh ke atas wilayah Hijaz serta kawasan yang kini dikenali sebagai negara Jordan. Antara strategi British adalah dengan melakukan rundingan dengan pihak Arab melalui Syarif Mekah Hussein bin Ali bagi melancarkan pemberontakan Arab ke atas pemerintahan Turki. Melalui koresponden McMahon Hussein, British berjanji akan membantu Syarif Mekah membina sebuah negara Arab dan Hussein diberikan hak untuk menentukan sempadan negara baru berkenaan. Tetapi di belakang pihak Arab, British telah melakukan satu lagi perjanjian, iaitu Perjanjian Sykes-Picot. Dalam perjanjian ini, British telah diberikan penguasaan ke atas Iraq dan Perancis diberikan Syria, manakala Palestin dijadikan zon pentadbiran antarabangsa. Status Palestin di dalam perjanjian tersebut telah diubah apabila British melakukan satu lagi komitmen terhadap Palestin melibatkan pertubuhan Zionis sedunia. Pihak Zionis menyedari penguasaan Turki Uthmaniyah ke atas wilayah Palestin bakal berakhir apabila mereka bertindak menentang Great Britain dalam Perang Dunia Pertama. 2 bulan selepas Turki Uthmaniyah membuat keputusan itu, pihak Zionis berjaya melobi seorang ahli kabinet Great Britain untuk membawa satu memorandum yang dikenali sebagai Memorandum Masa Hadapan Palestin ke perbincangan kabinet. Setelah Perang Dunia memasuki tahun yang kedua, kempen ketenteraan di wilayah Sinai dan Palestin dilihat akan dimenangi oleh pihak Great Britain. Melihat kepada perkembangan itu, pada 13 Jun 1917, dua pemimpin Zionis di Britain iaitu Lord Walter Rothschild dan Chaim Weizmann telah bertemu dengan Menteri Luarnya Arthur James Balfour bagi menyatakan hasrat pertubuhan Zionis ke atas Palestin. Mereka telah disarankan untuk menyiapkan satu dokumen bagi dibentangkan dalam mesyuarat kabinet. Setelah ia diluluskan, Balfour telah mengutuskan sepucuk surat kepada Walter Rothschild bagi memberitahunya bahawa kerajaan Britain bersetuju untuk mendukung aspirasi pertubuhan Zionis untuk menjadikan Palestin sebagai tanah air orang Yahudi. Surat ini kemudiannya dikenali sebagai Deklarasi Balfour dan ia merupakan tunjang kepada penubuhan negara Israel 30 tahun kemudian. Sebulan setelah deklarasi Balfour dibuat, tentera British berjaya mengusir tentera Uthmaniyah dari bandar Baitul Muqaddis dan pada pagi 9 Disember tahun 1917, Datuk Bandarnya telah menyerahkan kunci bandar Baitul Muqaddis kepada pegawai British. Dan 2 hari kemudian, General Edmund Allenby telah memasuki bandar Baitul Muqaddis bagi menandakan penguasaan rasmi tentera British ke atasnya. Apabila Perang Dunia telah tamat, barulah pihak Arab menyedari British enggan menunaikan janjinya untuk membantu mereka menubuhkan sebuah negara yang merdeka. Pihak Arab bagaimanapun telah menabalkan anak kedua Syarif Mekah Faisal bin Hussein sebagai Raja Syria dan meletakkan Palestin di bawah pemerintahannya. Tindakan tersebut mendapat tentangan keras daripada pihak bersekutu kerana berdasarkan perjanjian Sykes-Picot, Perancis telah diberikan hak ke atas Syria manakala Britain mempunyai agenda yang tersendiri ke atas Palestin. Raja Faisal telah dikalahkan oleh pasukan Perancis. Namun bagi menjaga hubungan dengan orang Arab, pihak bersekutu telah menabalkan Faisal sebagai Raja Iraq manakala adiknya ditabalkan menjadi Raja Transjordan. Pada waktu berkenaan, pihak bersekutu telah mengasaskan Pertubuhan Liga Bangsa dan pertubuhan ini telah mengiktiraf perjanjian Sykes-Picot di mana Britain diberikan mandat ke atas Palestin dan Mesopotamia iaitu Iraq, manakala Perancis diberikan mandat ke atas Syria dan Lebanon. Liga Bangsa juga telah mengangkat Deklarasi Balfour sebagai undang-undang antarabangsa. Penguasaan British ke atas Palestin telah menggembirakan pihak Zionis. Orang-orang Yahudi Eropah bukan sahaja telah diberikan kerakyatan,
Bahkan mereka telah ditaja bagi membeli tanah-tanah orang Arab serta membina penempatan-penempatan yang baru. Dan dalam masa 10 tahun British menguasai Palestin, populasi orang Yahudi telah meningkat sehingga 30%. Beberapa pemimpin Palestin telah bersatu menubuhkan Komiti Arab bagi menentang penjajahan British dan Zionis. Kemuncaknya adalah pada tahun 1936 apabila mereka melakukan pemberontakan besar-besaran selama 3 tahun. Bagi mengenal pasti punca pemberontakan ini, pihak British telah menubuhkan Suruhanjaya Peel. Suruhanjaya ini mengakui British gagal melihat implikasi kemasukan warga Yahudi Eropah ke Palestin. Suruhanjaya ini telah menasihati kerajaan Britain supaya menamatkan mandat mereka ke atas Palestin serta mengusulkan pelan pembahagian antara wilayah Arab dan wilayah Yahudi di Palestin. Hasil dapatan Suruhanjaya berkenaan telah membuatkan British memanggil pihak Arab dan pihak Yahudi untuk bertemu dalam satu persidangan di London. Setelah hampir sebulan persidangan tersebut berlangsung, tiada kata sepakat dapat dicapai antara kedua pihak. British pun telah mengusulkan Kertas Putih 1939 serta mencadangkan solusi untuk Palestin. Dalam dokumen berkenaan, British mendakwa telah menunaikan janji deklarasi Balfour untuk menjadikan Palestin sebagai tanah air orang Yahudi. British telah mengisyukan pelan 10 tahun bagi penubuhan sebuah negara Palestin yang ditadbir oleh orang Arab dan orang Yahudi. Dokumen berkenaan turut menghadkan pembelian tanah Palestin oleh orang Yahudi dan menghadkan kemasukan orang Yahudi ke Palestin dalam tempoh 5 tahun. Selain itu, setiap kemasukan orang Yahudi ke Palestin perlu mendapat keizinan pihak Arab. Keputusan ini tidak diterima oleh kedua-dua pihak, terutamanya pihak Zionis. Mereka beralasan kemasukan warga Yahudi perlu diteruskan kerana sentimen antisemitik di Eropah semakin meningkat, terutamanya di Jerman. Bagi menghalang pihak British daripada melaksanakan polisi Kertas Putih 1939, mereka telah menggerakkan kumpulan-kumpulan militan bagi melakukan pemberontakan besar-besaran ke atas British. Antara tindakan mereka adalah dengan menculik dan membunuh pegawai British, mengebom bangunan-bangunan, jambatan dan rel kereta api serta melakukan penyeludupan manusia ke Palestin. Pemberontakan Yahudi ini berlanjutan sehingga 8 tahun. Dan pada 1947, British yang telah gagal menangani masalah ini telah menyerahkan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi menyelesaikan konflik di Palestin. Setelah 10 bulan melakukan tinjauan di Palestin, pada 29 November 1947, sebanyak 33 buah negara ahli PBB telah bersetuju untuk menubuhkan 2 negara berasingan di Palestin antara orang Arab dan orang Yahudi. Pelan pembahagian ini dibantah keras oleh negara-negara Arab yang melihat ia sebagai satu projek penjajahan. Pada 14 Mei 1948, British secara rasminya menamatkan mandatnya ke atas Palestin. Dan pada hari yang sama, pengerusi Pertubuhan Zionis, David Ben-Gurion, telah dilantik menjadi Perdana Menteri Israel yang pertama dan mengisytiharkan penubuhan negara Israel. Pada keesokan harinya, sebanyak 5 buah negara Arab telah menghantar pasukan tenteranya memasuki Palestin bagi mengambil alih wilayah berkenaan. Tindakan tersebut merupakan deklarasi perang yang dikenali sebagai Perang Arab Israel 1948.